Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nama Allah. Mudah kau Ustaz dan Ustaz kita semua untuk hadir di majlis kuliah malam ni. Dan sebelum tu ada sedikit pengumuman di mana saya nak beritahu yang kuliah kita nanti 5 hari berturut mulai hari Selasa. Kebetulan Ustaz semua beri tarikh-tarikh untuk turut. Hari Selasa tu kita ada bab jinayah, Rabu bab nikah, Khamis 40 hadis, Amin, Jumaat bab muamalat, hari Sabtu kita ada bab kematian. So harap kita dapat istiqomah hadirkan diri sama. Dan sedikit lagi pengumuman, kita surau buka jumpa untuk kitab. Macam kita lihat kitab untuk beberapa pengajian kita tak mencukupi, so kita beri peluang untuk sesiapa jemaah yang nak berinfak kitab dan boleh jumpa dengan DJK surau masing-masing. Dan juga kita buka peluang untuk infak aircon. Yang mana semua tahu semua kita punya aircon ni ada yang dah uzur, dan kalau perhati yang kat depan ni ada yang dah rosak. Dan kita bercadang untuk membeli aircon yang dengan yang power yang lebih besar untuk kita cover surau ni. So siapa yang nak infak juga, tak dapat semua, mungkin dapat kongsi-kongsi, sama-sama kita kongsi pahala, boleh hubungi wakil-wakil JK surau lah. Tanpa masa kita teruskan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihan bahagia berusaha saudara Badrul dan seterusnya kepada seluruh warga Kajian Surah Al-Muhaimin dan seluruh pengimarah surau juga, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan dan sidang hadirin mukminin, hadirat mukminat, anak-anak dan sekalian jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala masih dirisikan kesempatan berkehidupan di atas dunia ni. Ia bermaksud kita masih berpeluang untuk melaksanakan, menjayakan apa juga yang boleh menjadi jaminan kesejahteraan kita di akhirat sana. Dan apa yang sedang dan akan kita lakukan pada waktu ini adalah berupa satu tuntutan agama yang besar, yang pahalanya juga besar, iaitu mengaji pengajian fardu ain. Belajar ilmu fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu ain adalah kewajipan yang terbeban kepada setiap individu. Tak boleh tumpang orang, tak boleh suruh orang buat, iaitu menuntut ilmu asas. Kita tak boleh bersembahyang dalam keadaan tak tahu rukuk yang betul macam mana. Baca Fatihah tak tahu sampai sekarang macam mana. Sedangkan Allah dah bagi kita nyawa umur 30, 40, 50 tahun lamanya. Itu yang Nabi SAW pernah pesan. Antara benda yang Nabi kata akan ditanya besok di akhirat, an umrihi fi ma'afnah, tentang umur mana habisnya. Menasabahlah kalau budak umur 12 tahun baca Fatihah tak betul lagi. Itu pun patutnya dah okey dah.
Tapi ini yang umur 40 tahun, doa kunut masih tak ngapal, baca tahiyat masih tak betul, tak boleh bang. Ya, itu bukan alasan lagi. Kita bimbang, memang peluang masih ada. Ya, tapi takut kita tak boleh jawab nanti bila ditanya. Sebab masa ni terlalu banyak. Ya, persoalan sembahyang ni terlalu pendek. Ya, hari-hari kita kerjakan. Maka sebab itulah, ya, ngaji sebulan sekali ni sebenarnya spark je. Tuan-tuan kena cari sendiri, ya, celah-celah tengok, ya, skor-skor bola IPL tu. Saya sekala tengok Tok Guru juga, kan. Sambil-sambil main game tu tengok ustaz-ustaz yang bicarakan, Ustaz Idrus antaranya. Ustaz-ustaz yang baik untuk kita rujuk tentang ilmu-ilmu fardu ain kita. Moga-moga, ya, apa yang Allah beri ruang ini dapat kita isi sebaiknya. Jangan sampai nanti, ya, kita mati dalam keadaan ilmu asas fardu ain tentang rukun-rukun Islam ni tak sempurna dalam maklumat kita. Sebab ilmu, ya, perlu untuk kita beramal dan merujuk padanya. Beramal tanpa ilmu itu gila, kata Imam Al-Ghazali. Ya, sebab tak betul. Orang gila kan buat benda tak betul. Kita banyak jadi gila lah sebab bila beramal tak ada ilmu. Moga-moga kita kuat untuk terus mengaji dan terus mengaji, dan peruntukkan masa mengaji ini sebagai satu kewajipan sebagaimana kita mencari rezeki, mencari dunia dan kehidupan. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi untuk menyambung praktikal solat sempurna yang ke-39 hari ini, muka surat 90. Setelah mana kita membicarakan tentang, ya, syarat-syarat sujud, ya, yang merupakan rukun solat itu, maka hari ini kita, ya, mengulang sedikit antara syarat sah sujud yang rukun itu. Hendaklah sujud dengan 7 anggota badan, ya, dahi, 2 tapak tangan, 3, 2 lutut, 5, dan sekurang-kurangnya 1 jari kaki, brod jari kaki itu ditekan untuk menghadap kepada kiblat. Ya, jadi kanan dan kiri 2, 5 campur 2, 7 semuanya. Kemudian dahi mestilah terbuka. Sekurang-kurangnya, ya, 1/3 daripada ruang dahi kita mestilah menyentuh tempat sujud. Yang ketiga, syaratnya juga mestilah kepala kita dilepaskan beratnya tu. Ya, jangan ditahan. Sayang makeup, ya, sayang benda lain. Ya, mestilah berat kepala tu diberatkan, dilepaskan begitu, ditekan. Kiranya ada kapas, maka kapas tu akan terbenam. Yang keempat, tidak ada niat lain ketika sujud, nyorok, ya, malu, ya, main sembunyi ibu dan sebagainya. Yang kelima, tidak sujud di atas satu benda yang kita bergerak dan dia bergerak sama dengan kita, artinya pakaian kita. Ya, contohnya kita pakai telekung, kita sujud atas telekung, tak boleh. Kita pakai kelubung, ya, pakai ridak, ya, kita sujud atas ridak kita, tak boleh. Ya. Dan yang keenam, syaratnya, ini flashback balik sepintas lalu, ya, kepala, punggung kita mestilah rendah daripada kepala. Maaf, ya, punggung kita mestilah lebih tinggi daripada kepala. Kalau dah sama dengan kepala, itu niarab namanya, bukan sujud lagi. Dan yang ketujuh, hendaklah ada tama'ninah, ya, dalam tempoh masa yang tenang untuk kita sujud menghadap kiblat, ya, mempersembahkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sambung kesempurnaan yang ke-39, masih berkaitan dengan sujud, ya, muka surat 90, membaca tasbih 3 kali. Ya, 3 kali ketika sujud, iaitu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Ini sunat hay'ah, ya, sunat sahaji. Ya, kalau tak baca solat masih sah, tapi rugi siapa tak baca, sebab pahala menyebut subhanallah ini, ya, memenuhi kontainer timbangan mizan kita. Andai kata sekali sebut dah penuh pahala, ya, 3 kali sebut 3 kontainer pahala. Itu kalau 3 kali. Ada orang buat 5, ada orang buat 7, ada orang buat 11 pun ada. Begitu. Ya. Jadi bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut begitu. Walaupun tak baca sah,
ya, sekurang-kurangnya duduk diam dalam posisi sujud itu dengan kadar subhanallah cukup dah. Tapi alang-alang solat biarlah kita buat yang sempurna. Daripada Ibnu Mas'ud bila berkata, Nabi SAW bersabda, idza raka'a ahadukum, bila mana rukuk salah seorang kamu, kata Nabi, qala fi ruku'ihi, hendaklah dia sebut ketika rukuknya, subhana rabbiyal azim salasan, ya, maha suci Tuhanku yang maha besar 3 kali, kata Nabi. Faqad tamma ruku'uhu, maka telah sempurnalah rukuknya. Wa dzalika adna, dan itulah sekurang-kurang sempurna. Ya, apa maksud sekurang-kurang sempurna? Artinya ada yang lebih sempurna daripada tu. Nabi pernah cadangkan agar kita ni bacaan sujud kita 5, 7, 9, 11. Ya, jadi boleh saja. Tapi ini untuk solat bersendirian. Maka kalau imam, dia tetap kena kekalkan 3. Sebab ada hak makmum yang bersama di belakangnya. Ya, dia kalau nak berlama-lama dalam solat, memang solat bersendirian. Wa idza sajada qala fi sujudi, bila mana dia sujud pula, tadi rukuk, ya, qala fi sujudi, ya, maka hendaklah dia sebut dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha agung, maha tinggi, ya, salatan 3 kali juga, faqad tamma sujuduh, maka sempurnalah, maka sungguh telah sempurnalah sujudnya, wa dzalika adna, dan itulah sekurang-kurang sempurna. Ya, sekurang-kurang sempurnanya, sempurna tapi paling kurang, minimum. Paling sempurnanya macam lagi lah, bagi makmum dia boleh baca banyak mana pun, selagi mana imam belum sebut Allahu Akbar untuk pindah berrukun boleh, tapi bagi imam dia kena 3 sahaja. Dan seorang solat sendirian, sujudlah, rukuklah berapa lama nak rukuk pun boleh, tak ada masalah, sebab dia memang rukun yang panjang. Jadi, ya, kita kena pastikan ketika mana kita sujud, ya, bacalah bacaan ini dengan sekurang-kurang sempurnanya, iaitu 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, mari mana pula kalau lepas ni tak ada pun wa bihamdih. Dan memang ada riwayat daripada Abu Daud dan Tirmizi menyebut lafaz wa bihamdih. Begitulah. Yang dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i akan memilih zikir solat yang paling sempurna berbanding paling sahih, ya. Apa maksud wa bihamdih tu? Dan pujian untuknya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wa bihamdih, dan pujian untuknya. Tambah lagi sikit lah. Itu tak ada masalah. Nak baca pun tak ada masalah, tak baca pun jangan gaduh lah. Sebab ada riwayat yang menyebut begitu. Jadi kita, ya, memutuskan daripada kecil kita dah baca, tak ada masalah. Ada orang baca subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Kita dengar begitu. Biasanya Arab akan baca begitu. Orang Melayu, ya, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi. Sebab itulah yang diputuskan dalam mazhab Syafi'i. Banyakkan berdoa ketika sujud. Rasulullah SAW pernah menyebut, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, sehampir-hampir keadaan hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Ataupun waktu yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya, ya, adalah ketika dia sujud. Fa aktsaru du'a, maka banyakkanlah berdoa. Bila tu? Ketika sujud lah. Ini dia sujud, maka Nabi kata pesan pada doa kita. Ini ada penjelasan sedikitlah. Ya, boleh ke doa ketika sujud? Berdoa memang dianjurkan. Sembahyang ni, ya, Nabi SAW sebut tidak wajar ada perkataan manusia di dalamnya. Solat tidak lain padanya adalah tasbih, ya, tahmid wa du'a wa qiraatul Quran. Nabi kata padanya tahbir, ya, takbir, ada tahmid, ada tasbih, dan doa, dan juga bacaan Al-Quran. Itu je. Jadi apa sahaja yang kita sebut dalam tu, mungkin bacaan Al-Quran tapi dia doa, ya, maka boleh. Mungkin juga doa daripada Nabi SAW kita baca, boleh. Habis doa bahasa Melayu, bahasa Melayu tak boleh, ya.
Jangan tengah sujud, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah aku banyak dosa. Tak sah. Yang bahasa Melayu kalau nak baca dalam hati saja. Ya, tidak boleh dilafazkan. Jadi kita ada doa-doa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang apa pun kaitannya, ataupun doa-doa daripada ayat Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, maka boleh dibaca. Ya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, itu daripada mulut Nabi, boleh kita baca. Ya, tapi kalau doa khas dalam bahasa Melayu, tolong silentkan, ya, baca dalam hati saja. Allah tahu ke? Innallaha alimun bi dhatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jangan risau. Ya, dengan Tuhan kita jangan risau. Tapi ni cerita hukum hakam fiqh berkaitan dengan solat. Sebab Nabi dah bagi statement gitu. Ya, kita sebab orang Melayu ni bercakap, berdoa tu macam cakap dah jadi. Seterusnya, kesempurnaan solat yang ke-40, praktikal solat sempurna. Bagi lelaki sunat ketika hendak sujud itu merenggangkan dua lutut dan dua tapak kaki dan menggangkan perut dari paha. Ya. Jadi kita begitulah. Bagi lelaki sunat ketika sujud merenggangkan dua lutut, ya, jangan kepit tu, tak sesuai orang lelaki sujud kepit gitu. Ya, dan tapak kaki pun. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, ya, sujud ke berdiri ke, ya, orang lelaki kadar dia sengkal. Jadi yang selalu kita nampak macam trend sekarang ni lah, ya, orang sujud dia rapat kaki. Itu bukan daripada, ya, mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ya, itu ambilan daripada satu hadis. Tapi kita pegang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Humaid yang kata idza sajada farra baina rijlaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana sujud, baginda merenggangkan kedua-dua kakinya. Daripada kecil kita sembahyang renggang kaki, baru sekarang ni je. Sebab tengok gambar dekat surau tu, serta surau rapat kaki. Dia pun tak tulis hadisnya. Begitulah, ya. Kita jangan risau bila mana apa yang kita amalkan hari ini, ya, sejak sekian lama ini, bukan tak ada rujukan. Ya, bukan orang bangang tiba-tiba ngajar dekat Nusantara, dekat Malaysia ni. Ni ulama-ulama besar datang daripada Hadramaut sana. Ya, dengan kapal dagang, ya, bukan datang nak berdagang pun. Hanya melalui jalan dagang dengan penuh perancangan macam mana nak mengislamkan kita semua ni, batuk nenek moyang kita, dan akhirnya Islam sampai pada kita. Ya, jadi Islam tu datang sempurna dah. Cuma kalau ada perbincangan, kita rujuk balik, ya. Tidak ada kesebutan dalam mazhab kita. Jadi jangan dipindah-pindah, ya, sesuka hati kita. Lalu kita menyalahkan pula orang yang terdahulu. Itu sikap yang tidak tepat. Dan merenggangkan perut dari paha. Maksudnya jangan sujud tu kecut ke dalam lah. Dia kena ke depan sikit. Berbeza dengan perempuan. Bagi perempuan pula sunat ketika sujud dalam keadaan sebaiknya, apa, ya, kakinya kena rapat, ya, rusuknya dengan tangannya rapat. Perempuan sujud macam ni, ya, kemudian pahanya dengan perutnya pun dekat, gitu. Perempuan sujud kecil, lagi sujud dia besar sikit, luas kawasan dia. Begitulah sesuai dengan perempuan. Ya, laki jangan sujud kepit gitu, ya, kecut gitu. Nanti orang tengok, ya, kenapa macam penyakit lah ni. Tak sesuai lah orang lelaki gitu. Dalil merenggangkan kedua-dua kaki sekadar sengkal ketika sujud adalah hadis tadi, idza sajada farraja baina rijlaihi. Abu Humaid As-Sa'idi berkata Nabi SAW ketika mana sujud, baginda akan merenggangkan kedua-dua kaki baginda. Jelas tak? Untuk perempuan, kedua-dua kaki hendaklah dirapatkan ketika sujud. Kana yarussu aqibaihi fi sujudi. Adalah Nabi merapatkan kedua-dua tumitnya dalam sujudnya. Ini merujuk. Dalam mazhab Syafi'i, hadis ini rujuk untuk orang perempuan sahaja. Jadi sebab tu ada sebutan, ya, dalam hadis. Walaupun hadis tentang Nabi merapatkan kedua kakinya ni bukanlah kuat sangat, ya. Tapi sebab dia bersebut riwayat Ibnu Huzaimah. Tapi ada lah, ya, kita pun kadang-kadang ada watak orang Melayu ni, dia suka buat benda pelik pada orang. Dia rasa hebat. Tak semua benda pelik hebat, ya. Tak semua benda rare boleh kita tiru.
Sebab agama ni jelas, ambilannya jelas. Jadi perempuan, muka surat 54 tu ada gambar. Yang perempuan kena rapatkan kaki, jangan renggangkan. Laki kena renggangkan kaki, bukan rapatkan. Itu beza di antara solat laki dengan solat perempuan. Yang sini ketika sujud. Praktikal solat sempurna 41. Tamakninah ketika sujud. Selalu kita ulang bahawa tamakninah maksudnya tenang. Tenang maksudnya tak goyang. Tetap dalam diam, tidak bergerak. Untuk tempoh subhanallah, itulah maksud tamakninah. Ketika sujud, ini sisipan syarat sah rukun itu. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata atimmur ruku'a was sujud. Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Satu benda tak nampak sempurna melainkan dia kekal stay sekejap. Nampak sempurna. Tengok tak orang angkat berat. Kan dia boleh angkat berat tapi sampai atas terus lepas, tak dapat. Dia kena berapa second tu? Dia kena stay dulu. Tu tamakninah tu. Kan? Jadi kita kena gitu juga. Tapi lagi lama lagi baiklah. Sebab itu melambangkan ketenangan kita. Itu pun saya dah ulas bagaimana agama kita ni memang sengaja Allah wajibkan tamakninah ni dalam solat. Sebab apa? Itulah solat. Solat memang ruang untuk tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Allah tu tenang. Dalam solat memang sebut Allah, tak ada cerita dunia pun. Semua cerita Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allah rabbi. Semua kita sebut tentang Tuhan. Untuk ingat Allah. Tujuan ingat Allah supaya tenang. Dan bukan saja sebutan, bukan saja hati digalakkan untuk ingat Allah, malah badan kita juga kena menggayakan tenang. Rukuk kena tenang sekejap, tamakninah. Sujud kena tamakninah. I'tidal kena tamakninah. Tamakninah artinya tenang. Sebab sembahyang memang ruang mencari tenang. Kalau dalam sembahyang pun tak tenang, sujud sekejap pun dah bangun dah. Sebab tu syariat mengatakan tidak sah. Itulah yang difahami daripada maksud pensyariatan tamakninah dalam rukun-rukun solat. Rasulullah SAW juga pernah menyebut dalam satu hadis, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. Seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam solatnya. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salati? Macam mana orang boleh mencuri dalam solat? Macam mana nak curi? Dia sembahyang, takkan nak curi beg orang. Nabi bukan maksudkan curi barang. Nabi kata qala la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, iaitu orang yang dikira mencuri dan sembahyang, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tak sempurna dah bangun, tak sempurna dah bangun, itu mencuri tu. Tengok orang sembahyang kerja bangun cepat-cepat cakap, banyak mencuri tadi bang. Saya sembahyang mencuri bendanya. Nabi kata mencuri. Curi apa je? Saya sejadah ni pun bawa sendiri di rumah ni. Tak, curi cilok kata Nabi. Kata sembahyang ni tak sempat tamakninah bangun dah curi, kata Nabi. Dan Nabi kata tu pencuri paling buruk. Sebab apa? Curi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah ni kita kena sembah dia, sujud dia dengan keadaan tenang. Kita sujud dalam keadaan tak tenang. Sedangkan dia yang bagi kita nyawa. Dia yang bagi kita kaki, tangan, mata, telinga. Ngadap dia pun cilok. Itulah maksudnya. Jadi tolonglah sempurnakanlah hak-hak solat ini dengan betul. Kalau kita tak ngaji, kita tak tahu benda ni. Sebab tu kita tahu, kita kata sebut benda ni fardu ain. Kita dalam kepala kita dah tahu dah, aku kalau sujud tak betul, tak ada tamakninah, buruk sangatlah, aku ni mencuri dalam solat. Jadi begitulah. Mengaji ni sangat penting. Lalu kita pun sujud dengan tenang, dengan harap Allah terima sujud kita, dengan harap Allah tidak melabelkan kita sebagai pencuri haknya. Wallahu a'lam. 42. Takbir intiqalat. Dia sebut takbir Allahu Akbar intiqalat, maksudnya perpindahan. Iaitu menyebut Allahu Akbar ketika bangun, berpindah daripada sujud untuk duduk antara dua sujud. Jangan bangun diam je. Memang sunat, tak baca pun sah. Tapi sebaiknya sebutlah Allahu Akbar.
Ini sunat. Sunat kalau sekali sebut pun pahala dah banyak. Kalau banyak kali sebut lagi banyak. Ya. Kalau cukup seminggu seorang baca dengan 17 rakaat tu, ya, berbanding dengan seorang tak baca lagi. Ya, banyak pahala bezanya antara kita dengan. Padahal sembahyang sama-sama. Ya, sama-sama sembahyang kat surau ni. Ya, tapi selepas seminggu malaikat kira pahala dia ni, ya, sebab dia bangun daripada sujud tak pernah sebut Allah Akbar, yang kawan ni baca. Itu kalau seminggu, kalau sebulan. Ya, sebab itulah di akhirat ada yaumul hisab, hari perhitungan. Allah nak mengadili kita semua, dia kira semua benda. Jadi zikir, ya, tasbih, takbir jangan pandang kecil sebab pahalanya terlalu besar dan pelakuannya terlalu mudah. Allahu Akbar susah ke nak sebut? Mana ada doktor kata awak kalau sembahyang jangan sebut banyak Allahu Akbar. Awak sebut nanti lidah awak, ya, kena barah nanti. Tak ada bohong kalau begitu. Malas sangat tu bangun gitu. Lepas tu ada jenis passion pula kita ni, ya, sebab Allah je macam ngelah. Allah. Bukan Allah. Allahu Akbar. Ya, sempurnakanlah sebutan tu. Sebutan tu sebab dalam solat ni dia memang tidak kosong. Ketika berdiri kita baca Fatihah, tapi ketika nak berpindah tu kita disunatkan sebut Allahu Akbar. Ya, sampai rukuk nanti kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Bangun sami Allahu liman hamidah. Begitu. Tak ada ruang kosong supaya sebut Allah. Rugi siapa yang bangun dengan diam. Memanglah sah, tapi kita tidak menyempurnakan, ya, solat yang sesempurnanya. Dalilnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum. Adalah Nabi bila bangun untuk mengerjakan solat, baginda bertakbir, artinya sebut Allahu Akbar ketika mana berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka'. Kemudian baginda akan sebut takbir lagi Allahu Akbar ketika nak rukuk. Thumma yaqul, kemudian baginda akan sebut pula sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Baginda akan sebut sami Allahu liman hamidah, Allah nak dengar siapa yang puji dia. Ketika mana baginda mengangkatkan tulang sulbinya ataupun tulang belakangnya daripada rukuk. Thumma yaqul wa huwal qa'im. Ya, kemudian baginda sebut dalam keadaan berdiri tegak tu, i'tidal tu, Rabbana lakal hamd. Thumma yukabbir, kemudian bertakbir lagi Allahu Akbar hina yahwi. Ya, kemudian ketika nak turun sujud, thumma yukabbir hina yarfa ra'sa. Ya, kemudian baginda bertakbir lagi ketika angkat kepala untuk duduk daripada sujud. Penuh Nabi sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita diam. Ya. Sedangkan Nabi pahala dia tak payah kira dah. Kan? Syurga pun dia yang buka mula. Kita ni tak tahu macam mana nasib kita. Jadi, ya, kita kurang bertakbir, berzikir. Jadi dalam solat itulah ruangnya pun kita nak sebut Allahu Akbar. Ada ke? Ya, kita tengok lepak-lepak naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil tunggu tarik pagi-pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Orang kata kita gila isim kalau buat gitu. Kan? Padahal benda tu okey tak? Okey, tapi tak, sebab jarang orang buat. Tu Allahu Akbar. Kita macam mana ni? Kalau sini boleh lajak? Boleh lajak berapa lama? Boleh lah. Azan lah. Azan dulu lah. Berapa minit buat? Okey. Lepas azan lah, berapa minit lagi kita boleh buat? Tak kisah. Sampai esok lah. Tak ada. Okey, 3 minit lagi nak azan je angkat. Jadi begitulah, ya, kita kenalah bertakbir. Sebab ruang bertakbir kita tak patutlah, kan. Bila sangatlah kita nak bertakbir, nak sebut nama Allah ni. Kalau dalam solat kita tak penuhkan takbir tu, tolonglah bertakbir. Jangan jadi pendiam, jadi warak. Itu bukan warak, itu memang degil. Ya, sembahyang. Bunyilah apa? Allahu Akbar. Nak rukuk Allahu Akbar. Apa sembahyang? Amboi kat kedai mamak, dia paling hero cakap. Dia sembahyang jadi pendiam pula. Tu tak kena tu. Ya.
Apa Ustaz bising-bising kan bunyi Allah bagi kita elok orang tolak jadi imam, demam saya Ustaz. Sampai bila kau nak ngelak jadi imam? Dah memang orang Islam. Orang Islam kena boleh baca Fatihah betul. Kena boleh sembahyang tepat. Kena boleh jadi imam. Kena boleh azan. Dah. Nak ngelak lagi? No, kita kena jadi. Ya, saya ada seorang kawan yang dia jadi Bilal sekarang ni. Dia kata, saya jadi Bilal sebab Allah bagi rasa insaf. Saya pergi ke RNR, orang tolak, orang ni semua komat tak boleh. Saya pun sama lah tu, kata dia. Dia kata, gila macam ni, kata dia. Ini benda besar ni, Tuhan nak ajak semayang pun aku tak boleh nak komat. Dia jadi insaf. Tuan-tuan tak insaf tak tahu lah. Kan? Semenjak hari tu dia berazam, dia mesti boleh azan. Dia pergi kursus, tuan-tuan sanggup ambil kursus Bilal. Dan akhirnya dia jadi Bilal lagi ni. Tengok kan. Tentang kalau Allah nak panggil kita jadi imam, jadi Bilal ni petanda baik lah. Kan? Bila dah jadi Bilal, nak buat benda tak senonoh tak boleh dah. Assalamualaikum Bilal. Tak jadi lah. Kalau jadi imam lagi nyanyi kan. Assalamualaikum Imam. Allah spoil betul, baru nak lepek dekat janda tu. Tak jadi. Itu hikmahnya di antara benda-benda kadang-kadang Allah ikat kita dengan satu benda yang perlu kita buat dalam hidup supaya kita merubah diri kita. Kena berani ya. Azan kena boleh, jadi imam kena boleh. Azan. Dah masuk waktu dah. La haula wala quwwata. Allahu akbar.
أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه إنك لا تحب Jadi sebut Allahu Akbar ketika bangun daripada sujud. Sebab Nabi sebut buat. Masuk bicara rukun yang ke-8, duduk antara dua sujud serta tamakninah. Ini rukun. Rukun solat semua 13. Ya. 5 rukun qauli, rukun sebutan. 6 rukun fi'li. Ya. Rukun perbuatan, dan 2 rukun qalbi, rukun hati, kesedaran, iaitu niat dan tertib. Jadi ini rukun fi'li, rukun buat. Apa dia? Duduk antara dua sujud. Memang itulah dia. Duduk ada dua sujud, depan dan belakang dia, sebelum dan selepasnya. Dalam bahasa Arab pun dia panggil al-julus baina sajdatain. Duduk antara dua sujud, itulah dia. Kemudian duduk sekejap di antara dua sujud. Ini disebut dalam hadis, dalam riwayat, dalam kitab semua disebut macam tu. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis al-musi' salatah. Orang yang tidak memperelokkan solatnya. Sebab dia semayang, Nabi suruh ulang 3 kali. Dia tak dapat juga. Maka Nabi pun ajar. Antara sebutan Nabi yang berkait dengan duduk antara sujud, thumma rfa', kemudian kamu bangun angkat kepala daripada sujud, hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu duduk dalam keadaan tenang. Jadi kena duduk dua antara sujud ni, dan mesti juga ada tamakninah. Syarat-syarat sah duduk antara dua sujud, mestilah pertamanya rukun sebelumnya sah. Rukun sebelumnya apa? Sujud lah. Kan? Artinya kalaulah rukun sujud tak sah, maka duduk antara dua sujud ni pun tak ada arti apa-apa. Macam mana dia jadi gitu? Gambarannya begini. Siapa yang sujud, kemudian dia bangun untuk duduk antara sujud, dia sedar, sujud aku tadi tak ada tamakninah. Kan? Tak sah lah tu. Dia suruh kejap sangat. Duduk. Allah. Kadang-kadang nak sujud tu tiba-tiba ada batu tajam. Dia sujud, Allah terbangun balik. Kan? Bila terbangun balik tu maknanya tak tamakninah. Sebab kadang tamakninah dia mesti Allah, dia redha Allah sakit ya Allah, tapi tak sebutlah sakit tu. Allah subhanallah. Dia bangun. Tu sah. Tapi kalau ada benda biasa spontan, dia tajam kan. Sujud Allahu Akbar. Terangkat. Maka sujud itu tidak valid. Boleh duduk antara sujud? Tak boleh. Kerana perbuatan tu tak sengaja, apa kena buat? U-turn balik sujud. Tapi jangan sujud tempat tadi juga, bodoh lah. Mantul balik nanti, berapa kali nak mantul. Tidak dibenarkan bodoh berulang kali. Dan tahu nampak itu bantai itu juga memang susah tak selesai masalah tu. Jadi sujudlah. Sujud ni boleh pindah. Kalau sakit ataupun ada benda, kita boleh gesek ke tempat lain. Jangan tekanlah. Berdarah pula kepala tu. Kalau ada mudarat, agama kita tak benarkan ibadah sampai sakit, sampai luka, sampai cedera, sampai meninggal, tak ada. Jadi kalau ada kesakitan, bangunlah, tapi sujud balik. Sebab tak cukup tamakninah, maka sujud balik. Itu yang dimaksudkan syarat sah duduk antara sujud, rukun sebelumnya mesti sah. Jadi apa saja perbuatan rukun yang sebelum rukun ini, kalau tak sah kita kena U-turn. Kena buat balik. Dah sah barulah boleh dikira duduk antara sujud ni. Yang kedua, melakukannya kerana melaksanakan rukun solat, bukan sebab lain. Artinya kena sedar ini memang rukun solat. Sebab lain apa tadi? Terperanjat, terkejut, kan? Atau lenguh sangat dah. Jadi itu ada sebab lain. Jadi ini memang sedar, ini memang rukun solat. Lepas duduk, lepas sujud aku kena duduk. Yang ketiga, melaksanakannya dengan tamakninah, dengan kadar
kurang-kurang bacaan subhanallah. Yang keempat, melaksanakannya dalam keadaan duduk dengan sempurna. Duduk, betul-betul duduk. Duduk apa maksudnya? Duduk artinya punggung diletak pada satu benda, tak terangkat. Ya, duduk dalam solat ni banyak semuanya sah asal saja duduk. Oh, nak cabut ni. Cabut je deh. Ni. Okey. Ya. Yang dikatakan duduk tu maksudnya punggung ni jangan terangkat. Ni tak duduk Walaupun macam duduk, ni bukan duduk tau. Sebab punggung ke atas. Dan duduk yang paling simple ni duduk. Ini duduk tau. Sebab punggung dah kena pada tumit. Ni duduk ni. Ni dipanggil duduk ittikak. Ittikak ni duduk atas tumit dan dia memang salah satu bentuk duduk dalam solat. Maka boleh kalau siapa duduk, sujud, Allahu Akbar, dia duduk macam ni. Sah tak? Sah. Kata kita tu, apa duduk semayang macam tu main-main. Kau main bawah ni lah duduk semayang juga. Cuma kurang popular. Ya, boleh juga duduk yang biasa, duduk iftirash, iaitu duduk di bawah, di atas betis kanan, betis kiri. Ni duduk iftirash. Ni duduk yang paling popular lah. Kemudian boleh juga duduk tawarruk. Dah macam mana? Dah sakit bisul sebelah, duduk je ni walaupun duduk atas sujud. Ya, duduk tarabuk, duduk bersila, semayang dah yang sakit. Boleh. Duduk kaki sebelah. Ni duduk juga. Kalau uzur, jangan duduk kata duduk tapi dia macam ni je. Ini tidak duduk sebab punggung tak kena. Hatta dalam atas kursi pun dia kena duduk. Cicahkan punggung dengan tempat sujudnya atau tempat duduknya. Tu dikatakan duduk. Yang kelima, tapi yang paling tepat adalah duduk, duduk iftirash, duduk di atas betis kiri dan memasakkan, mendirikan kaki kanan. Boleh juga duduk ittikak tadi, duduk di atas kedua-dua tumit. Yang kelima, syarat sah duduk antara dua sujud ini, dia mesti kena duduk tak lama. Oleh kerana dia rukun yang pendek, kadar waktu melaksanakannya tidak boleh lama. Tidak boleh lebih dari kadar membaca doa dalamnya. Dan tidak boleh melampaui kadar tempoh bacaan tahiyat yang pendek. Jadi kalau duduk antara sujud lama sangat, sempat baca tahiyat, batal sembahyang. Dalam solat kita kena tahu ada dua tempat rukun pendek. Dua. Kalau melampau panjang kat situ, boleh batal sembahyang. Suka hati nak panjang. Tak, rukun solat yang boleh panjang berdiri, rukuk, sujud, tahiyat akhir. Itu boleh. Yang tak boleh jadi rukun pendek ni i'tidal. Kecuali baca doa kunut, itu lain. Dan juga duduk antara sujud tak boleh. Kadar i'tidal tak boleh melebihi tempoh lebih baca Fatihah. Batal sembahyang. Duduk antara sujud tak boleh melampaui sempat baca tahiyat. Tak boleh. Cukup bacaan dia Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Duduk situ sayu-sayu sebak-sebak tu, tu tak faham lah tu sebab tak ngaji. Jangan kira sayu kita je. Nak sayu sujud nanti. Tu tempat rukun panjang. Ini rukun pendek, tak boleh kat situ. Sebab tu kena ngaji dia kalau tak ngaji jadi pelik amalan-amalan kita ni. Yang ke-44, cara duduk antara dua sujud adalah dengan duduk iftirash. Tu duduk iftirash, ada gambarannya. Ini sunat ahiyah, artinya boleh je duduk apa saja. Boleh duduk apa saja, tapi yang paling tepat kesempurnaannya sebab yang merujuk pada perbuatan Nabi, dia adalah duduk iftirash. Saya dah kata rukun ini akan sah dengan apa saja duduk. Duduk bersila pun sah, duduk atas kursi pun sah, duduk itikaf pun sah, duduk sila pun sah. Aisyah berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftarishu rijlahul yusra wa yansabu rijlahul yumna. Yaftarishu, iftirash ini artinya hamparan. Adalah Nabi, dia menghamparkan kaki atau betis kirinya untuk punggungnya duduk atas tu.
wa yansabul rijlahul yumna, dan baginda menegakkan, mendirikan, memasakkan kaki kanan dia. Jadi duduk iftirash ni sebenarnya bukan duduk atas dua-dua betis Ramai orang duduk silang kaki macam tu, duduk atas dua betis. Itu bukan duduk dalam solat. Sah tak? Sah. Duduk apa pun punggung duduk bawah memang sah, tapi nak dapat kesempurnaan solatnya macam itulah. Menjadikan betis kiri sebagai hamparan duduk. Dan tentulah punggung sebelah kiri je yang duduk situ. Dan mendirikan kaki kanan. Nah, ni duduk. Ya. Siapa umur 58 baru nak try tak boleh bang. Minta maaf lah. Dia masa 28 tu nak ngejah pun. Ya. Ni betis kiri ni duduk atas ni. Ni duduk macam tu. Dia duduk ni ya, sebab tu duduk makan pun macam ni Nabi. Nampak tak? Dia duduk atas ni sebenarnya. Habis yang ini dia pun dia pasak diri. Dia tak ada kerja apa pun. Dia tak terlibat pun. Punggung ni memang kat sini. Begitu. Dia dirikan ni. Okey? Mestikah kaki macam ni? Tak. Kaki ya macam ni pun tak apa. Tapi memang Nabi buat begitulah. Habis kalau dah tinggal selai sat jari tu, dah sakit dah pedih, lepas je lah bang. Daripada mengaduh sakit. Aduh kan. Lepas je. Ya, tak usah seksa dirilah semayang tu. Orang suruh ngejah awal, ya. Dah umur 57 baru nak ngejah jari memang payah, gerah dah. Ya, berminyak lah. Urut-urut dulu. Tapi ingat kepayahan kita untuk merealisasikan satu sunnah tu pahalanya besar. Memang sakit, mula-mula sakit. Ya, tapi tentu ada sebab. Sebab tu orang kaji kenapa perbuatan solat ni macam ni ada kajian. Ya, sebab tu Nabi tak sakit urat. Nabi meninggal sebab demam je. Memang Allah nak tarik nama dia, bukan dia sakit urat, jam, kena gaut, tak ada. Sebab Nabi semayang dia sempurna, dia jaga. Walaupun begitu memang kita tak boleh semayang kerana fadilat tu tak boleh ngaji semayang sekarang makin elok semayang sebab apa? Nak fadilat tu tak boleh. Kat situ pun ada gangguan nanti. Kita semayang memang untuk ibadah pada Allah SWT. Fadilat dapat tu itu anugerah Allah SWT. Sebab tu bahaya kalau kita ngaji, yang kaji dulu semayang tak rajin, sekarang semayang rupanya nak sihat. Tak boleh. Semayang ibadah, dia ubudiyah. Ta'abudiyah, ya. Gitulah. Ada gambar di situ. Ya, yang A itu yang betul, yang B itu tidak sempurna, semayang sah tapi tak tepat. Yang C pun tak tepat tapi tetap sah. Jangan kata tak sah pula begitulah, alang-alang kita nak buat, biarlah buat yang paling tepat. Kecuali ada mudarat, kesakitan yang tak larat kita nak tanggung, tak apalah. Yang ke-45, ketika duduk antara dua sujud, hadapkan jari-jari kaki ke kanan ke kiblat. Yang sakit ni ya, kena tekan tu. Jari tu di sujud. Allahu akbar. Tu saya kata ya, kalau tak buat daripada awal memang tak boleh buat bang. Ya, tapi tengok tak abang-abang Pakistan. Macam mana sujud dia? Duduk antara sujud dia. Kan? Sebab tu bukan nak katalah, sebab tu kaki dia orang tegak. Sebab dia orang memang ditrain. Tak boleh daripada kecil. Sebab saya pernah duduk Pakistan 6 bulan. Budak-budak kecil dia semayang memang kaki macam tu. Anak kita kaki bersepah. Kan? Dia memang gitu. Sebab tu kaki dia orang kuat-kuat. Itu antara khasiat dia lah. Ya, bila duduk tahiyat ni tepat, jaga dia, kaki kita akan kuat tegak. Ya. Maka begitulah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menekankan jari-jari kakinya untuk dihadapkan ke kiblat. Tapi ini sunat ya, bukan mesti, bukan rukun. Itulah keadaannya. Faedah. Duduk iftirash, duduk menghamparkan betis kiri sebagai alas duduk punggung kita. Ya, cara duduk iftirash dilakukan ketika duduk antara dua sujud, duduk istirahat atau duduk solat sambil duduk, kecuali ketika tahiyat akhir. Artinya siapa sembahyang duduk, boleh duduk bawah, duduklah iftirash. Siapa yang nak bangun daripada sujud, nak berdiri tegak tu kan ada duduk sekejap istirahat tu. Ya, yang betulnya bukan duduk itikad. Ada orang duduk itikad terbangun. Tak, sebenarnya kena duduk iftirash ya, duduk kejap kat punggung
punggung kita kat betis kiri kita, kemudian baru bangun balik semula. Duduk sebelum itu, daripada sujud nak berdiri ke rakaat berikutnya. Begitulah, kecuali tahiyat akhir duduklah duduk yang final lap tu, duduk tawarruk, punggung kat bawah kat lantai tu. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini. Ya, perbincangan duduk antara sujud ni panjang lagi. Pun begitu kita buka kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, ya, berkaitan dengan solat lah. Jangan tanya bab nikah pula. Bab nikah kuliah lain tau. Bab nikah je tanya, tak ada benda lain. Yang nikah tu ada kan mengajar nikah sini. Jadi yang tu kita usul pada ustaz yang ngajar nikah tu. Bab solat pun tak selesai tanya bab nikah kan. Ada apa-apa nak tanyakan? Silakan. Muka surat 99 100 lagi tak habis. Ada pertanyaan? Tak ada. Dia tak tanya ni risau juga. Sebab dua kemungkinan tak tanya ni. Pertama, faham. Nak tanya apa lagi? Faham surat, alhamdulillah. Ataupun yang keduanya tak faham langsung. Nak tanya apa tak? Tak faham nak Ustaz tanya apa. Agak-agak janganlah yang kedua tu teruk. No, aku ngajar penat macam ni, macam-macam sampai gaya apa semua tak faham. Pelik. Saya harapkan semuanya faham. Jadi tak perlu tanya Ustaz. Alhamdulillah semua dah faham. Wabihi wallahu alam. Moga-moga ada kebaikan dengan pengajian pada malam ini. Ya, sebab kita teringat Nabi SAW pernah sebut, ya, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Bila Allah mahukan pada diri seorang hamba baik, ya, Allah beri dia faham agama. Jadi belum tentu baik yang insaf, seorang-seorang Allah sedih aku ni berdosa nangis, belum baik lagi. Bila kamu dah faham agama. Sebab bila faham agama dia akan pegang agama. Kan dah tahu semayang macam mana dia akan semayang. Insaf, Allah lama tak semayang tapi tak ngaji juga. Kejap je insaf 2 hari ya, lepas tu jadi hantu balik. Sebab tu ya, faham agama tu artinya menuntut ilmu. Ya, siapa yang dah ada kesedaran dia kena tuntut ilmu. Tak boleh main syok sendiri bentang sejadah nangis lama-lama tu. Jangan buat gitu. Setan paling suka orang suka insaf gitu. Ya, kata kejap aku goreng ni. Dia ajak 2 hari nangis. Lepas tu tak ngaji pula. Orang kata sikit terus balik kampung. Ya. Saya dah insaf dah orang kata macam-macam. Jangan. Sebab apa? Dia tak faham. Ya. Dalam kehidupan kita ni ilmu lah asasnya. Nabi pun terima wahyu dengan iqra'. Ya, Nabi disuruh baca, sekolah dulu, barulah ya kita dapat betul-betul kebaikan. Wabihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.